Okey, untuk yang pertama, kita belajar pasal struktur bumi. Okey, untuk struktur bumi ni, kita ada 3 lapisan utama. Yang pertama, kita ada kerak bumi. Yang kedua, kita ada mantle. Dan yang ketiga, kita ada teras bumi. Untuk susunan dia, kerak bumi ni dia terletak di lapisan permukaan bumi. Maksudnya yang kita berpijak sekarang ni, itu adalah kerak bumi. Terusnya, bawah kerak bumi kita ada mantle. Lepas pada mantle, kita ada teras. Untuk teras ni, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, kita ada teras luar. Yang kedua, teras dalam. Teras dalam ni maksudnya pusat bumi. Pertama sekali kita tengok ciri-ciri kerak bumi. Okey, untuk kerak bumi ni macam yang saya beritahu tadi, dia merupakan lapisan paling luar bumi. Yang mana dia bersifat pejar dan keras. Tapi dia nipis berbanding dengan mantle. Kita tengok ketebalan dia tu untuk kerak bumi ni 5 hingga 65 km. Maksudnya untuk ketebalan ni, untuk kerak bumi ni dia lebih nipis berbanding dengan mantle. Nanti kita tengok yang mantle punya ketebalan. Untuk kerak bumi ni, dia ada dua. Yang pertama, kita tengok CR. Yang kedua, kita ada SIMA. Untuk beza lapisan, untuk lapisan CR, dia gabungan perkataan silika dengan aluminium. Jadi untuk lapisan ni, pertama sekali okey, CR dengan SIMA ni merupakan lapisan kerak bumi. Dia ada perbezaan dengan CR dengan SIMA. CR kandungan dia silika dengan aluminium. Untuk SIMA, dia ada silika dengan magnesium. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jenis batuan dia. Untuk CR, jenis batuan dia ni granit. Yang paling utama dia granit. Granit ni kita akan jumpa dia di kawasan benua ataupun kawasan daratan. Untuk SIMA, batuan utama dia jenis basalt. Basalt ni lokasi dia biasanya di bawah dasar laut. Jarang ada pada permukaan ataupun kawasan benua. Okey, untuk ketepatan dia, CR dengan SIMA, SIMA lebih tumpat berbanding dengan CR. Sebab kalau tengok kepada ketumpatan dia tu, SIMA 2.8 hingga 3.1 G per padu. Manakala untuk CR pula, ketumpatan dia 2.65 hingga 2.7 G per padu. Jadi, ketumpatan yang lebih tinggi akan duduk kat bawah, ketumpatan yang rendah akan berada di atas. Jadi, untuk susunan dia, untuk kerak bumi ni, CR baru SIMA. Jadi, CR ni akan duduk kat atas, SIMA akan duduk dekat bawah. Ini contoh lapisan bagi kerak bumi. Kita boleh nampak yang CR ni, yang lebih ringan ni akan di atas dan yang SIMA akan duduk yang bahagian bawah. Lepas tu, bawah pada SIMA, iaitu CR dengan SIMA ni kan kerak bumi. Bawah kerak bumi kita ada mantle. Jadi bawah SIMA akan ada mantle. Untuk ciri-ciri mantle, dia terletak di bawah kerak bumi. Ketebalan dia boleh capai sehingga
2,900 km. Ketepatan dia lebih tumpat berbanding dengan SIMA, iaitu 3.0 hingga 3.37 G per padu. Suhu bagi mental ni boleh mencapai 800 hingga 1800 darjah Celsius. Untuk kawasan ataupun lapisan ni, dia terdapat arus perolakan, di mana arus perolakan ni berada di lapisan astenosfera, yang mana lapisan ni akan ada arus perolakan dan menyebabkan kejadian bumi dan tsunami. Contoh macam video saya hantar yang pertama tadi. Gempa bumi ni disebabkan oleh arus perolakan di lapisan astenosfera. Lapisan ni dia paling atas di lapisan mantle. Lepas tu, untuk kerak bumi dengan mantle, dia ada satu pemisah. Nama pemisah tu ketak selanjaran Mohorovici. Okey, berdasarkan gambar ni pula, paling atas sekali kita ada kerak bumi, yang tempat kita duduk sekarang ni, kita berpijak hari-hari tu adalah kerak bumi. Bawah kerak bumi kita ada mantle. Bagi mantle pula, lapisan yang paling atas mantle, nama dia astenosfera. Bahagian ni akan berlakunya arus perolakan magma. Jadi, kejadian seperti gempa bumi, tsunami dengan letusan gunung berapi ni disebabkan oleh arus perolakan di kawasan astenosfera ni. Okey, untuk mantle dengan teras bumi, dia ada satu pemisah. Macam kerak bumi dengan mantle, kita ada ketak selanjaran Mohorovici. Untuk mantle dengan teras, kita ada ketak selanjaran Gutenberg. Okey, untuk ciri-ciri teras bumi ni yang paling tengah bumi, pusat bumi. Nama lain dia, kita panggil dia barisfera. Lapisan ni terletak di bawah pada lapisan mantle. Ketebalan dia boleh capai 3,480 km. Okey, untuk kawasan ni, dia kaya dengan nikel dan besi. Suhu dia sangat tinggi, boleh capai 3,000 hingga 500. Jadi, dia ada perbezaan semakin dalam, semakin tinggi suhu dia. Untuk suhu permukaan kita hari-hari kita boleh rasa dalam 30, 20. Tapi makin dalam, makin tinggi suhu dia. Lepas tu, dia ni dipisahkan dengan ketak selanjaran Gutenberg dengan mantle. Macam kerak bumi dengan mantle, dia ada satu pemisah. Untuk mantle dengan teras bumi, dia ada satu pemisah. Okey, untuk teras bumi ni, kita ada dua jenis. Yang pertama, teras luar, dan yang kedua, teras dalam. Okey, untuk teras luar, sifat dia berbeza dengan teras dalam. Okey, kalau kita tengok untuk teras luar, batuan teras luar ni dia dalam bentuk cecair. Maksudnya bukan pepejah. Untuk teras dalam pula, dia terdiri dengan batuan pepejah. Jadi untuk beza yang paling tengah kita, pusat kita pepejah. Untuk teras luar pada tu dia adalah cecair. Untuk ketebalan, teras luar ni boleh capai 2,250 km. Untuk teras dalam, ketebalan dia 1,230 km. Untuk ketepatan dia juga berbeza.
Maksudnya macam yang sebelum ni, yang tumpak akan duduk kat bawah, yang kurang tumpak akan ada atas pada dia. Jadi kalau tengok kepada perbezaan ketumpatan dia ni, ketumpatan untuk teras luar ni 10 hingga 12.3 G per padu. Berbanding dengan teras dalam, ketumpatan dia 13.3 hingga 13.6 G per padu. Untuk suhu pula, teras luar ni suhu dia boleh capai 3000 darjah Celsius, dan untuk suhu teras dalam dia boleh capai 5000 darjah Celsius.